up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kemis Converto. Alright, kalau dalam video sebelum ni aku ada cerita berkenaan asal usul Zoro, tapi dalam video hari ni aku akan tambahkan lagi hint dan clue yang telah pun Oda berikan kepada kita dalam keadaan kita tak perasan. So maybe after watching this video, korang akan sedikit terperanjat and maybe ada yang kurang bersetuju, but it's okay with me. Kata benar. Please comment your thought in the comment section below. Okay? Alright, let's proceed with the content. Ikan segar, ramuan asli, berpadu menjadi sardin adabi. Seperti kru Luffy yang lain, Zoro menyertai Mugiwara Pirates adalah disebabkan Luffy menawarkan dan memberikan keyakinan kepada mereka bahawa suatu hari nanti mereka mampu untuk mencapai segala impian diorang masing-masing. Sebenarnya dalam kru Mugiwara ni, kita belum dapat satu pengenalan yang terperinci each and every single one of them. Ada yang memilih untuk sembunyikan identiti diorang, dan ada yang memilih untuk berdiam diri dan hanya bagi tahu apabila ditanya, dan ada yang memilih untuk menipu macam Usopp. Dan seperti Sanji dan Robin, pada aku Zoro ni sebenarnya ada sejarah silam dia yang tersendiri menyebabkan dia ingin menjadi the strongest swordsman in the world. Yes, kita tahu yang dia adalah swordsman, of course dia nak jadi yang terbaik, dan kita boleh tengok Zoro ni sangat kecewa apabila dia berlawan dengan bukan pahlawan pedang sejati seperti yang kita boleh tengok semasa dia berlawan dengan King. Dalam chapter 1027, Zoro melahirkan rasa kecewanya ketika King mengeluarkan serangan mautnya tanpa menggunakan pedang, dan kita tahu the fact that Zoro dibesarkan dalam keadaan belajar berpedang, dan kita juga mendapat beberapa pembuktian yang dia berasal dari Wano yang sudah ada banyak bukti, dan aku akan tambah lagi kejap lagi. Jadi seperti mana Luffy yang menjadi semakin kuat dengan Devil Fruitnya, Zoro menjadi semakin kuat dengan pedangnya, and of course something else aside from pedang dan Devil Fruit untuk both of them adalah haki lah, obviously. Dan sebelum ni aku ada juga terbaca beberapa teori yang Zoro nanti akan makan Devil Fruit sekian, but for me aku rasa Zoro tak perlukan pun Devil Fruit untuk bertambah kuat. And the only Devil Fruit yang Zoro perlukan pun kalau ya is Kompas Nomi. Kata benar. I'm just kidding guys. So dengan poin tersebut aku rasa Zoro sangat-sangat sesuai menjadi Luffy right hand man or Luffy first man. Bukan just the fact that dia adalah orang pertama yang join Mugiwara Pirates, but impian mereka berdua masing-masing pun sangat complement each other. Sebab kalau kita tengok Luffy, dia nak jadi the Pirates King, sementara Zoro nak jadi the strongest swordsman. Walaupun kita tahu kedua-dua watak ni bukanlah berperwatakan kejam. Maksud aku kejam adalah macam pirate-pirate yang lain lah, killing everybody with no reason and killing mereka-mereka yang lemah, but simply to be the best and to step above others. Dan kita sendiri boleh tengok dalam chapter 223 di Jaya Island Arc, kita boleh tengok masa Burgess berada di atas bumbung dan ada orang cakap macam ni, bukan ke dia tu fighting champ? Immediately Zoro dengan Luffy kalih champion. So apa maksud menjadi lebih kuat berbanding orang lain untuk Zoro dan Luffy ni? So pada aku bukan kerana kemasyuran, bukan kerana duit, bukan supaya untuk disanjungi, tapi sebenarnya diorang bebas untuk buat atau perlu buat apa yang diorang suka. Dan kebiasaannya orang ni nak jadi lebih kuat adalah supaya dapat mengubah sesuatu atau pertahankan sesuatu atau mengambil semula perkara yang diambil. Dan mereka hanya dapat lakukan perkara tersebut by getting stronger. Alright, so now kita nak fokus pada Zoro pula. Sebelum ni kita telah didedahkan banyak hint dan clue yang menunjukkan Zoro ni berasal dari Wano dan merupakan dari keluarga Shimotsuki. Cuma dalam video ni aku nak tambah sikit lagi. Pada aku akan menjadi tidak keterlaluan sekiranya kita boleh katakan selain daripada menjadi the strongest swordsman seperti Luffy yang mempunyai the hidden intention di sebalik menjadi the Pirate King yang kita still tak tahu what it is, Zoro juga mempunyai hidden intention di sebalik kenapa dia nak sangat-sangat menjadi the strongest swordsman. Seperti mana Luffy, hidden intention Luffy di sebalik menjadi the Pirate King itu actually sebenarnya sangat mirip dengan Goldie Roger. Dalam chapter 966, Roger telah mendedahkan rancangannya dan dia cakap, and then I will be, membuatkan Whitebeard tertawa, tetapi tidak untuk Kozuki Oden yang merupakan seorang samurai juga seperti Zoro. Bahkan apa yang dilafazkan Roger itu membuatkan Oden terpaku. Dan dalam chapter 506, kita didedahkan oleh Relic bahawa 10 tahun sebelum Luffy tiba di Sabaudi, Shanks
telah sampai di sebaudi tanpa lengan dan topi Mugiwara yang menjadi trademark dia. Dan ketika Rayleigh bertanya tentang apa yang telah terjadi, Shanks telah tersenyum dan mula bercakap tentang Luffy. Dan Shanks juga turut menyatakan kepada Rayleigh bahawa, Master Rayleigh, saya sangat terkejut. Di East Blue ada seorang budak yang cakap sama macam Captain Roger, perkataan yang Captain kita dulu pernah cakap. Cuma dalam video ni aku tak nak cakap pasal hidden intention Luffy tu apa, but aku just nak bercerita hidden intention Zoro sebenarnya apa. In my opinion, hidden intention Zoro di sebalik menjadi the strongest swordsman adalah untuk membebaskan Wano. So aku rasa Zoro ni watak dia semisteri Robin, semisteri Sanji, dan seperti Robin, aku rasa Zoro ni sebenarnya ada knowledge tentang apa sebenarnya yang telah berlaku di dunia One Piece. Cuba fikir balik, tak ke masuk akal? Tak kisahlah Zoro dilahirkan di Wano atau sebenarnya diberitahu yang dia sebenarnya dari Wano setelah dilahirkan di East Blue, dan dia membesar dengan pengetahuan yang Orochi dan Kaido sedang menjajah negaranya dan melakukan kekejaman di sana. Zoro yang berkemungkinan memiliki pertalian dengan keluarga Daimyo Shimotsuki, yang mana Ryuma juga memiliki pertalian dengan Shimotsuki, membuatkan sangat masuk akal yang dia akan ada satu perasaan yang sangat mendalam, emotional connection kepada Wano. Walaupun dibesarkan di East Blue, The Dojo yang mana dia awalnya bertemu Kuina juga memiliki pertalian dengan Wano. Dan melihat persamaan Zoro dengan Daimyo of Ringo, sudah tentulah mereka akan simpan atau sembunyikan Zoro di sana. Cuma sebenarnya perkara ini belum lagi ada pembuktian yang kukuh, but it just kita hanya mendapat hint dan clue dari Oda. Dan dalam video ni, jom aku tambahkan lagi clue dan hint yang Oda berikan kepada kita yang menyatakan Zoro sebenarnya adalah dari Wano dan merupakan dari keturunan Shimotsuki. Video pasal tu aku dah buat pun, so korang boleh tengok video tu. Aku ada tinggalkan link video tersebut di link description kat bawah. Cuma dalam video ni aku nak tambah lagi hint untuk membuktikan yang hidden intention Zoro adalah to free Wano. Jadi sudah tentulah Zoro ingin menjadi the strongest swordsman sekiranya matlamat utama dia adalah untuk membebaskan Wano dan membunuh Kaido dan Orochi. Zoro telah menyertai Luffy pada awalnya adalah kerana dia dapat melihat Luffy lah orang yang akan membawa dia even closer to reach his hidden dream. Sepanjang perjalanan Mugiwara, Zoro lah yang kalau kita boleh tengok paling serius dalam pengembaraan dorang. Dan kita boleh tengok banyak kali sebelum time skip maupun dalam post time skip, dalam pre time skip kita boleh tengok semasa di Water 7 Arc. Setelah duel antara Luffy dan Usopp, Luffy telah diberitahu oleh Sanji bahawa Usopp akan join semula kru dan Luffy nampak happy dan nak pergi sambut dia balik. Tapi Zoro tak bagi dan Zoro cakap dia tak akan maafkan sesiapa sahaja yang cuba bawa Usopp kembali ke dalam kru. Dan Zoro bagi tahu Luffy untuk tidak bersikap terlalu baik hati dan dia bagi tahu yang dia tak akan biarkan Usopp masuk semula ke dalam kru sehinggalah Usopp datang sendiri dan merayu-rayu. Dan bila Nami dan Chopper tak setuju, Zoro terus menengking dorang berdua dan dia bagi tahu walaupun Luffy ni seorang yang bongok tapi dia tetap memegang jawatan kapten dan orang yang tak ada hormat kepada Luffy bagus tak payah join kru dia. Dan Zoro mengatakan bahawa pirates yang tiada hormat kepada ketua pirates itu akan hancur. Dan Zoro bagi tahu Luffy lagi bahawa kalau lepas ni Luffy biarkan lagi sesiapa sahaja yang tiada hormat kepadanya, dia sendiri yang akan keluar dari Mugiwara Pirates. Dan pernyataan Zoro itu dengan berat hatinya disokong oleh Sanji. Dan semasa di Penghazat Arc dalam chapter 678, once again ketika Zoro mengetahui yang Luffy telah dikalahkan Caesar sekali daripada Usopp, Zoro telah bagi tahu yang diorang kena lebih berhati-hati, jika tidak mereka semua akan mati. Tapi waktu tu Usopp macam main-main lagi. Lepas tu Zoro bagi tahu, tak, aku tak bergurau kali ni. Dan dia kemudiannya menjerit ke arah Luffy supaya Luffy lebih berhati-hati kerana the new world start here. Dan pernyataan dan keseriusan Zoro itu membuatkan Sanji sendiri impress. So hint tambahan yang aku boleh bagi adalah dalam chapter 467 ketika pengakhiran pertarungan antara Zoro menentang Ryuma, macam mana Zoro boleh tahu yang Ryuma berasal daripada Wano. Jadi di sini jelaslah menunjukkan kepada kita bahawa Zoro clearly mengetahui tentang negara Wano itu. Dan ketika mereka mendapat panggilan daripada Penghazat tentang seorang samurai, Zoro immediately mention kepada Brook. Dan walaupun Brook yang menjelaskan kepada kita, tapi sebenarnya Zoro pun tahu juga tentang perkara tersebut. Dan ketika mereka mengambil Kinemon dan Momo di Dressrosa dan Law telah mendedahkan kaitan Doflamingo dengan Kaido, kita dapat lihat macam mana muka Zoro. Dan menariknya, walaupun Oda tidak tunjukkan kepada kita apa-apa pun reaction daripada Zoro, segala-galanya tentang kaitan Wano semasa di zoo. Satu-satunya reaction Zoro adalah apabila Kinemon dan Momo reveal yang Oden telah pun dibunuh oleh Kaido. Namun walaupun pada masa tu semua orang terkejut kecuali Zoro, dia hanya kelihatan lebih determined. Dan semasa di Wano kita nampak Zoro sangat selesa, walaupun the fact that dia ada juga sesat sekali semasa di Wano, masa on the way nak ke istana Oden. But then again,
explain dia berjumpa dengan siapa after that. Yes, bekas daimyo of Hakumai, Shimotsuki Yasui. Jadi di Wano ni, segala momen Zoro di sini sangat-sangat sesuai. Sekiranya kita nak andaikan yang inilah tempat yang dia nak sangat-sangat datang dari dulu lagi. Lepas tu kita boleh tengok babak semasa Zoro dengan Hiyori, babak semasa dia melihat eksekusi Yasui. Dia nampak Orochi, terus dia nak serang tanpa teragak-agak. Jadi setelah dia dah berdendam lama dengan Orochi dan melihat sendiri kekejaman Orochi, of course dia akan terus bertindak. Yes, aku juga berpendapat yang berkemungkinan Zoro juga nak dapatkan kepala Kaido, tapi dia tetap membiarkan Kaido kepada Luffy seperti yang kita dapat saksikan dalam manga. Tapi untuk Orochi ni pula, aku yakin yang dia akan mati di tangan Zoro, sebab kita dapat saksikan dalam panel ini Zoro dah berikrar dah kepada Hiyori yang dia akan tuntut bela atas kematian Yasui. Dan sekiranya Zoro yang membunuh Orochi, perkara ini sangat bertepatan dengan legenda Jepun Orochi yang telah dibunuh oleh Dewa Angin yang diberi nama Susanoo dengan membuatkan Orochi mabuk dan membunuhnya dengan sebuah pedang yang bernama Ameno Murakumo no Tsurigi yang bermaksud Heavenly Cloud Sword. Jadi kat sini ada beberapa persamaan, which is yang pertama, Zoro penggemar sake dan pernah menunjukkan teknik hayunan pedang beranginnya yang mampu menghiris bahkan memotong, dan pedang Ameno Habakiri yang juga ada kaitannya dengan Heaven, which is dikatakan pedang ini mampu memotong the Heaven. Dan sebaik saja setelah Kaido mengatakan yang Wano tidak lagi akan dapat saksikan pahlawan pedang sebaik Oden, immediately kita didedahkan bahawa Zoro adalah cerminan kepada the one-eye samurai Shimotsuki Ryuma, which is the most legendary samurai of all time di Wano. Dan kita juga pernah melihat Zoro mengatakan yang I will have the samurai of Wano following my lead in no time. Indeed, sebab he is the true king yang mampu menggunakan Hau Shokuhaki. So aku sangat yakin yang tak lama lagi Oda akan mendedahkan secara rasminya asal usul Zoro, dan berdasarkan apa yang aku baru saja sampaikan, aku sangat yakin yang Zoro tahu tentang sejarah silamnya dan kisah silam Wano. So guys, what do you think? Please leave your comment down below. Okay?